Nampak nama ada. Okey, boleh kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita diizinkan untuk bertemu kembali di maya ini, yang mana dijangkakan insya-Allah untuk pagi ini dan 1-2 pertemuan lagi selepas ini dengan izin Allah, mudah-mudahan kita akan berpindah dan menghayati surah At-Takatsur insya-Allah. Cik Zalida dah masuk Ada, saya dah masuk. Cik Zalida, kalau check ini, kalau check your phone, your WhatsApp, saya just baru message. Oh, okey, okey. Okey. Kalau sempat nak di-sharekan. Saya just baru aja. Lepas kelas lah saya hantar. Boleh insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Saya nak kita insya-Allah kita mulakan dengan umul kitab insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya kan. Cik Zalida dah ni ada saya punya slide tak? Listing slide tak nampak. Okey, listing. Slide belum lagi. Ada Cik Zalida? Tak ada Ustaz. Belum ada? Belum. Okay, saya stop share dulu. Saya close ini dulu. Masih belum lagi.
Soham Cik Zalidah belum ada? Belum. Belum ada? Masih belum lagi. Di tempat saya sudah ada. Okey. Yes. Bising.
Ustaz dah mula ke? Saya tak mendengar. Halo, tes. Boleh ni? Okey, baru dengar. Oh, okey, maaf. Okey. Dari tadi tak dengar. Baik, saya balik semula lah Daripada awal tadi ada problem sedikit. Okey. InsyaAllah. Okey. Saya mulakan balik insyaAllah daripada ini. Kita pun belum begitu jauh. Sedikit pengenalan tentang surah At-Takasur ini insyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey suara saya boleh ini jelas Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan, kata Allah, daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya. Yang dimaksudkan adalah kekayaan, pangkat dan sebagainya. Hatta sehingga zurtumul maqabir. Kamu menziarahi, yang dimaksudkan menziarahi ini adalah masuk kubur. Bukan setakat ziarah kubur aja. Tadi ada saya sentuh sedikit. InsyaAllah kita kerana tak dapat diperkongsikan. Kalau nak dilihat pada ayat pertama, perkataannya cuma 2 patah perkataan aja. Alhaakumut takasur. Tapi terjemahannya dalam bahasa Melayu ni panjang. Kalau kita terjemahkan perkataan demi perkataan, alhaakum, kamu telah dilalaikan. At-takasur iaitu memperbanyak-banyakkan. Itulah terjemahan 2 perkataan dari ayat pertama ni. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan at-takasur ini? Itulah yang ditambahkan dengan perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, iaitu sama ada kekayaan, pangkat dan sebagainya. Sehingga kamu menziarahi, maksudnya kamu masuk kubur. Seterusnya ayat ketiga dan keempat. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian. Sawfa ta'lamun. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang ilmal yaqin, pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim. Ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Ayat yang ketujuh, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Selepas itu demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Ainal yakin, penglihatan yang yakin, iaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
semasa kamu dilemparkan ke dalam neraka. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. So, inilah 8 ayat surah At-Takatsur. Kalau kita lihat di slide ini, especially pada ayat 5, 6 dan 7, kita dapati bahawa ianya urutannya cantik. Maknanya berdasarkan kejadian. Ya. Pertamanya, mengetahui dengan ilmu yang yakin. Kemudian, bila nampak neraka Jahanam dan dicampakkan ke neraka Jahanam, barulah tahu dengan mata kepala. Maknanya, merasakan sendiri. Merasakan sendiri dengan pengetahuan yang nyata. Namun, bila masuk ayat yang ke-8, Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian setelah itu kamu akan ditanya pada hari tersebut tentang kurniaan-kurniaan nikmat yang pernah dikurniakan kepada kamu. Seakan-akan dia punya susunannya tu agak lari sikit. Dah masuk neraka baru nak ditanya tentang nikmat. Patutnya lah. Ditimbang dulu amal. Macam dalam surah yang baru kita laluinya, termasuklah surah Al-Qari'ah yang dah kita khatam, walhamdulillah, di mana kita dapati bahawa hisab itu, mizan itu datang dulu. Baru kesudahannya dipersilakan ke dalam syurga ataupun dicampakkan ke dalam neraka. Tapi bila mana surah At-Takatsur ini, ayat ke-8 ini nampaknya macam dah lari daripada urutannya. Dicampakkan ke dalam neraka dulu. Merasakan neraka dulu. Baru ditanyai. Dipersoalkan tentang nikmat yang pernah dikurniakan. Pula ditambah dengan adanya perkataan summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa ni maaflah. Summa ni orang yang belajar bahasa Melayu, belajar bahasa Arab, dia tahu summa ni maknanya kemudian. So kemudian maknanya selepas tu. Jadi apakah ianya bermaksud demikian? Ayat Al-Quran ni dari sudut faktanya nampaknya macam tertunggang terbalik dan sebagainya. Ini nantilah insya-Allah, mudah-mudahan kita akan menghayatinya. Namun kalau lihat kepada apa yang sama-sama kita akan laluinya, kembara kita ini, mungkin tidak pada liqa' ataupun pertemuan kali inilah, insya-Allah mungkin pada minggu hadapan dengan izin Allah. Baik, kita ambil pengenalan sedikit. Surah At-Takatsur. Ia merupakan surah yang ke-102 mengikut urutan dan ke-16 diturunkan selepas surah Al-Kautsar. Itu pun kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan surah Al-Kautsar ini turunnya di Makkah. Sebab ada pendapat yang menyatakan surah Al-Kautsar ini turunnya di Madinah. InsyaAllah kita akan sampai ke surah Al-Kautsar ini sendiri. Bila disebutkan surah ke-102, nampaknya kita dah nak sedang menuju ke penghujung Juz Amma. Juz Amma kan, surah An-Nas adalah surah yang ke-114 dan ini adalah surah yang ke-102.
Dari sudut sejarah, itulah. Ia merupakan surah yang ke-16 diturunkan. Boleh dikatakan agak awal. Dan ia merupakan antara surah-surah Makkiyah. Dalam bab ini, tentang surah At-Takasur ini tidak ada khilaf. Sepakat para ulama mengatakan bahawa surah At-Takasur ini adalah surah-surah Makkiyah. Kalau Al-Kawthar memang ada. Sebab terdapatnya firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Di sana tentang adanya solat Aidil Adha dan penyembelihan korban. Itu semua adalah syariat yang diturunkan di Madinah, bukan di Makkah. InsyaAllah itu akan kita perkatakan. Makna perkataan At-Takasur ialah berlumba-lumba, membanyakkan ataupun membanyak-banyakkan. Nah itu perkataannya. Dia daripada perkataan kasir. Kasir itu kan banyak. Kasir banyak. Jadi takasur perbanyak-banyakkan. Jadi dia nak perbanyak-banyakkan ni mesti dalam bentuk berlumba-lumba. Kau dapat umpamanya, kau dapat 20, aku nak 30. Kau dapat 40, aku nak 50. Macam Kasim Baba cakap kan, kau tengok ni, aku nak ni. Kau tengok tu, aku nak tu. Itulah macam tu. Sik baik kau panas. Kalau kau tak panas, kau pun aku kebas. Itu yang penghujung sekali. So, ini At-Takasur, nak perbanyak-banyakkan. Berlumba-lumba untuk perbanyak-banyakkan. Itu seorang dengan seorang yang lain. Kalau seorang dengan diri dia sendiri, so hari ini aku dapat sekian, aku dapat 20. Besok aku mesti dapat 30. Kalau besok dapat 30, mencapai target. Maknanya, lusa aku nak dapat 40. Begitulah. Begitulah. Sebab itu yang ada orang, dia letakkan, dia set target. Daripada muda lagi, dia dah set target. Aku lepas kahwin 5 tahun, aku nak isteri seorang lagi. Lepas kahwin 10 tahun, aku nak isteri seorang lagi. Pun ada juga diletakkan target macam tu. Wallahu'alam bisawab. Tapi taklah termasuk abang-abang yang ada dalam grup ni lah. Dalam apa? Dalam Zoom sekarang ni lah. Alhamdulillah. Apakah yang diperlumba-lumbakan untuk diperbanyakkan? So inilah yang akan kita discuss. Yang menjadi tadi in bracket, pangkat, harta dan sebagainya. Kita perkatakan insyaAllah. Kita tukil firman Allah pertamanya dari surah Al-Munafiqun. Sebab dalam ayat yang Alhaakumut Takasur, Allah tak firmankan apa yang berlumba-lumba, yang dilumba-lumbakan. Nak tangkap ikan lumba-lumba ke? Ataupun apa yang nak diperbanyak-banyakkan. Macam tadi kita sebut, harta ke, pangkat ke, isteri ke, rumah ke, dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu dilalaikan. La tulhikum. Dengan adanya perkataan la tulhikum, yang diterjemahkan janganlah kamu dilalaikan. Kita tinjau balik ayat 1 surah At-Takasur yang sedang kita perkatakan ini. Perkataan pertama, alhaakum. Alhaakumut takasur. Jadi ada di sini perkataan la tulhikum, iaitu ia menjelaskan.
Kalau kita merujuk kepada kitab Adwa'ul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, di mana ada disebutkan bahawa ayat 9 ini menafsirkan ayat 1 dari surah At-Takatsur. Ayat 9 surah Al-Munafiqun menafsirkan. Ada di sana kitab yang saya sebutkan tajuknya itu, nama buku tu yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syanqiti, iaitu Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Kitab itu menafsirkan ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Jadi dalam kitab tersebut ada dicatatkanlah surah Al-Munafiqun ayat 9 ini menafsirkan ayat 1 surah At-Takatsur. Baik, kita balik kepada surah ayat 9 ini. Jadi di sini Allah sendiri mendedahkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak penak kamu. So jadi kesimpulannya, harta dan anak-anak yang boleh melalaikan. Jadi an zikrillah, daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Di ayat yang lain kalau kita perhatikan, sehingga timbul persoalan, jadi daripada ayat 9 surah Al-Munafiqun, yang mana selepas ini ayat 15 surah At-Taghabun yang seiras maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga timbul persoalan, mengapa memperbanyakkan harta dan anak-anak boleh melalaikan? Surah Al-Munafiqun tu tadi, melalaikan kamu an zikrillah, daripada mengingati Allah ataupun mengerjakan perintah-perintahnya. Kerana anak dan isteri ini, harta dan anak-anak ni adalah merupakan fitnah. Ini dalam surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, fitnah, adalah menjadi ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. So, harta dan anak-anak ini merupakan ujian, sehingga ia boleh menyebabkan kamu ini terlalai. Jadi mengapa memperbanyakkan harta dan anak-anak boleh melalaikan? Dalam ayat yang seiras makna juga, surah Al-Anfal ayat 28, Allah perintahkan, wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah menjadi ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. So ayat ini cukup seiras, ayat 28 surah Al-Anfal ini cukup seiras makna dan lafaz-lafaznya dengan ayat 9 surah At-Taghabun ini tadi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah,
Melalaikan daripada apa ya? Memang dari surah Al-Munafiqun tadi Allah jelaskan an zikrillah, daripada mengingati Allah. Ini yang surah Al-Munafiqun ayat 9 ni tadi. Kita tukil balik surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Dari mengingati Allah. Mengingati Allah dengan konsepnya yang besar. Bukan hanya sekadar umpamanya lah, ini contoh saja. Kalau ayat ini dilihat daripada sudut ibu-ibu yang penyayang. Baru mak nak wirid, mak nak zikir, anak minta itulah, anak minta inilah, minta tolong buatkan itulah, buatkan ini. Dah terganggu nak zikir-zikir. Ini baru anak, belum si bapa anak nak itu, nak ini dan sebagainya. Terganggu zikirnya. Jadi zikrullah itu terganggu. Apakah yang dimaksudkan zikrullah terganggu? Begitu ke? Ataupun zikrullah yang bagaimana? Kita dah maklum konsep zikir ini pernah dibincangkan dulu sewaktu dalam kelas, bahawa zikir ini bukan hanya setakat berada di atas jadah, bukan hanya terakam dalam bentuk lafaz-lafaz yang tertentu sahaja. Malah apa jua pun yang membawa kita dengan cara yang dibenarkan oleh agama untuk mengingati Allah, untuk akhirnya mengagungkan Allah, maka itu juga termasuklah zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini selalu ditahlilkan, dibacakan dalam tahlil. Sebelum orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ada kucing melintas pun la ilaha illallah dan sebagainya. Perlu difahami, afdalu zikri, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa itu adalah la ilaha illallah. Bukan hanya setakat lafaz-lafaznya saja, tapi itu kalimat tauhid. Memperjuangkan kalimat tauhid itu adalah afdalu zikri. Baik, yang ingin kita bincangkan adalah persoalan tadi. Mengapa memperbanyakkan harta dan anak-anak boleh melalaikan? Saya sebenarnya akan buka, persilakan kepada jamaah yang saya hormati sekalian untuk berkongsi. Kita bincangkan, persoalannya adalah mengapa memperbanyakkan harta? Kita menjurus kepada, kalau tadi disebutkan adanya pangkat, adanya macam-macam lah. Tapi di sini kita bataskan harta dan anak-anak. Ini berdasarkan kepada firman-firman Allah di surah, di ayat-ayat yang telah diperkongsikan tadi. Jadi saya persilakanlah bagi teman-teman jamaah mana yang nak berkongsi, mengapa memperbanyakkan harta? Alhaakumut takasur. Harta dan anak-anak ini bila kita perbanyakkan boleh melalaikan. InsyaAllah. Bagi yang ingin berkongsi, kita persilakan untuk unmute-kanlah. InsyaAllah. Sistem ataupun device-nya. InsyaAllah. Persilakan. InsyaAllah. Kita bincangkan. Ada Tuan Haji Ahmad, Tuan Haji Tarikh, Tuan Haji Farouk, Puan Haja Sugia. Kalau ada yang nak berkongsi, insya-Allah.
Hiasan. Apa dia? Dia macam hiasan lah Ustaz. Macam leka lah. Harta banyak, sedap ya. Nak buat macam-macam kepala, nafsu pun membara-bara, anak ribut. Jadi macam boleh lah. Haji Sari, saya tak dapat tangkap first word tu yang you sebutkan. Hiasan Ustaz. Kiasan, sebagai kiasan. Hiasan. Oh, hiasan. Okey, hiasan. Okey. Saya tambah daripada Haji Syahri. Yang perhiasan tu adalah daripada surah Al-Kahfi, Al-Malu wal-Banun. Yes, Al-Malu wal-Banun zinatul hayatid dunya. Yes, itu dia yang dimaksudkan oleh Haji Syahri tadi. Oh, hiasan. Perhiasan. Okey. Terima kasih. Apa, setiap perhiasan tu boleh melalaikan ke kalau gitu? Tidak. Namun dia berpotensi besar Ustaz. Besar potensinya. Oh, Masya Allah. Okey. Jamil, ada perkongsian yang lain insyaAllah? Ustaz, saya cuba ya. Okey, saya rasa anak-anak ni melalaikan pasal kita attend to them selalu sampai kita attend to them, to their needs, sampai kita tak pergi buat-buat hal-hal seperti ibadah dan sebagainya. Saya rasa tu yang melalaikan. Okey lah, macam tadi lah, bila mak baru nak duduk kat atas sejadah, baru pegang tasbih, si anak nak itu, nak ini dan sebagainya lah. Lebih kurang gitu ke? Ya, saya. Dan juga diorang punya problem, kita nak kena resolve apa-apa semua. Sebab tu yang menghayalkan lah, yang melalaikan kita kepada dunia instead of akhirat. Okay. Puan Sugia tadi ke? Ya, saya rasa pandangan saya lah macam kita dah terlalu sangat terutama sekarang lah kalau kita zaman ini kita nak anak kita tu berjaya, macam nak kiasu, kita nak anak kita tu berjaya dalam pelajaran sehingga kita terlupakan yang kita perlukan dia menanam ilmu agama dalam jiwa dia, walaupun kita kasih tahu dia sikit, tapi kita macam tak begitu beratkan sangat. Maksudnya kita lebih pentingkan keduniaan pada anak kita tu berjaya keduniaan, bukan di akhirat, untuk akhirat. Walaupun kita katalah kita selipkanlah sikit-sikit, tapi kita more tu keduniaan daripada akhirat. Kita nak dia berjaya dalam pelajaran ini, dia nak berjaya. Sehingga kan kadang waktu-waktu macam waktu tu salat tu dia perlu, patutnya kita mengingatkan dia supaya melakukan solat dan sebagainya, atau kita banyakkan dia ke masjid ni, kita tidak macam kuatkan untuk macam bersama-sama kita pergi ke masjid as long as dia macam dia berjaya dalam pelajaran, kita macam happy gitu. Tapi kita kadang-kadang terlupalah, lepas pandang yang diperlukan juga didikan agama. Saya rasa begitulah. Okay, Masya Allah. Syukran Puan Sugia, terima kasih. Memang tidak ada betul salahnya dalam setiap perkongsian ini. Cuma kita nak himpunkan, jadi kita dapat ibarat macam sharing lah. Kita dapat berkongsi insya-Allah. Terima kasih, Masya-Allah. Ada yang lain insya-Allah? Ustaz. Ya. Terdapat di dalam Al-Quran beberapa ayat-ayat tentang isteri, anak-anak, harta ini menjadi fitnah bagi manusia. Menunjukkan bahawa perkara ini perlu diperhatikan kerana ia akan memusnahkan seseorang lah, akan meletakkan seseorang itu dalam kebinasaan. Dalam surah At-Taghabun ayat 14-15 pun ada tentang perkara ini. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi cubaan, tu At-Taghabun ayat 15. So menunjukkan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang isu yang agak berat ataupun isu yang perlu diberi perhatian. Okay. So maknanya it's important now, Ustaz.
Okey. Maknanya jangan kita terpedaya dengan harta dan anak-anak sehinggakan kita leka tentang tujuan kita berada di muka bumi ini. Okey. So dengan erti kata yang lain, jangan cari harta lah. Jangan tidak. Anak-anak lah. Tidak, berarti jangan terlalu macam sehinggakan maknanya kita punya attention kepada anak, kita punya attention kepada harta dan juga attention kita attention kita kepada anak-anak. Macam tadi Puan Amira cakap, kita perlu memperhatikan mereka dan itu adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Okay. Tetapi jangan kerana mereka inginkan sesuatu ataupun kita terpaksa untuk mengikutkan kehendak anak-anak yang terkeluar daripada landasan ataupun yang over lah Ustaz. Maksudnya tu tidak mengikut landasan-landasan yang disyariatkan. Sebab sekarang kan banyak macam contohlah macam anak-anak yang terpedaya dengan K-pop, dengan K-drama. So ada parents yang ikutkan sebab tak boleh nak K-pop Korean. K-pop. Okay. Ada some parents rasa so some parents rasa macam kita kena main ulu tarik, tapi kadang-kadang makin jauh lah anak-anak ni. So these are the things that yang sudah macam kata orang tu out of the way lah. Budak-budak dah tersasar jauh. So ini yang melalaikan mereka. At the same time kita as parents kita kena buat sesuatu untuk menyelamatkan anak-anak ni. Okay. Boleh saya tambah sikit Ustaz? Okey, Puan Sugian. Saya rasa yang macam saya kata tadi, kita macam motu keduniaan untuk anak-anak. Kita persiapkan dia dengan ilmu yang kita rasa kalau nanti dia berjaya, dia akan mendapat pekerjaan yang baik. Jadi itu mau keduniaan, mencari harta. Maksudnya dengan ilmu itu dia boleh macam gunakan, jadikan macam apa tu, macam untuk dia mendapat pekerjaan yang baik dan dapat dengan itu dia akan mendapat gaji yang besar dan sebagainya. Jadi kita selalu cakap padahal rezeki itu di tangan Allah, semuanya Allah. Walaupun dia berpendidikan tinggi ke apa, tapi yang beri harta, yang beri dia gaji besar tu ialah Allah. Kita terlupa, kita terlepas pandang untuk apa tu menanamkan perasaan ke dalam jiwa anak-anak tu. Jadi itu yang kita rasa, kita nakkan anak kita tu nanti kalau dah berjaya dalam pelajaran akademik dia dan dia akan mendapat pekerjaan yang baik. Jadi dengan itu dapat mengumpul harta. Itu pada pendapat saya begitulah. Terima kasih Puan Zugia. Alhamdulillah. Terima kasih tadi Puan Hajar Zaitun. Ustaz, ini dua perkara ni boleh membawa kita ke syurga atau neraka. Pilihan tu pilihan kita. Okey, masya-Allah. Okey. Jadi dua perkara ni maksudnya harta dan anak-anak lah. Ya. Okey. Silakan. Boleh membawa kita ke syurga ataupun neraka. Macam mana kita deal with these two things? If we deal according to syarak, I think we'll be safe. Okay. But if we go beyond that, and definitely will lead us to hell. Okay. Okay, Ustaz, itu aja. Okay, terima kasih Tuan Haji Farouk. Maknanya tu kalau kita perhatikan di surah At-Taghabun ayat 15 ini yang saya sedang pada slide ini, perkataan fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi macam tadi menerusi sharing Hajar Zaitun, saya terus mengulas, saya bertanya tu, iaitu tak perlu ada harta kan? Tak perlu ada anak-anak ke? Bermakna tidak. Sebab kalau tak ada, bagaimana ujian tu boleh ada? Fitnah tu boleh ada. Jadi dengan adanya anak-anak, dengan adanya harta, dengan adanya perhiasan ini semua, maka ianya menjadi satu ujian. Menjadi satu ujian. Macam saya pernah share kan, seorang Pak Kiai ni, kan? Seorang Pak Kiai, dia terbangun di malam hari. Maaf, siaran ulangan kita share balik. Dia terbangun di malam hari kerana, maaf cakap, kakinya tergigit nyamuk. Inilah Pak Kiai kampung kan, gigit nyamuk.
Tapi bagaimana akhirnya Pak Kiai ni, Pak Kiai ke Pak Yai ke tak kisahlah, yang mana akhirnya menambahkan lagi amal solehnya. Di mana bila dia rasa gatal, dia menggaru. Garuk lah kata orang tu, menggaru tempat gatalnya itu sehingga dia melahirkan rasa syukur. Maksudnya kenapa? Dengan adanya nyamuk yang menggigit kaki aku dapat menggaru. Dan menggaru itu cukup nikmat bila mana tempat yang digaru tu tadinya gatal betul. Dia merasakan kenikmatan menggaru. Di situ lahirnya kesyukuran. So, itu dia fitnah. Fitnah perlu diadakan. Ataupun benda tu ada. Baru daripada sigilah macam Tuan Haji Farouk tadi share, maknanya tu bagaimana kita deal dengan benda tu. Dan sebagainya lah. Harta dan anak-anak. Bukan maknanya kita avoid, kita tinggalkan, kita hindarkan dan sebagainya. Tapi sebaliknya itu semua. Syukran Tuan Haji Farouk. Syukran juga yang lain atas perkongsian. Walhamdulillah yang bersama ni. So ada yang nak di-sharekan lagi? Tambah sikit Ustaz, Ana tambah sikit. Surah Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada segala yang diingini. Syahwat iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta. Jadi bererti benda ini memang Allah sediakan bagi manusia untuk dia nikmati. Tetapi jangan sehingga ianya melalaikan. So maknanya perlu ada harta, ada isteri, ada anak-anak, ni semua perlu. Tapi jangan sehingga harta dan anak-anak ini melalaikan dia daripada mengingati Allah. Itu je. Tambahan sedikit Ustaz. Syukran. Saya memang tak nak bawa ayat ni dalam slide sebab dia terbuka kepada isteri-isteri kan, dan benda-benda yang lain, kuda-kuda tunggangan dan sebagainya kan. Cuma kita nak bincangkan harta dan anak-anak je. Tidak terlalu luas. Terima kasih walau bagaimanapun. Syukran. Ada yang lain insya-Allah? So jika tidak, kita dah nampak lah daripada perkongsian tu tadi, alhaakumut takasur. Maknanya kamu memperbanyak-banyakkan ini adalah lumrah. Ini naluri manusia. Sebab kalau kita perhatikan, macam pernah kita maklum, ada sahabat-sahabat yang datang bertemu dengan Nabi dan mereka beza-bezakan antara sesama mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta ni beruntung. Sedangkan kami yang orang-orang miskin ni, kami merasa kerugian. Itu maksudnya lah. Di mana kami solat, mereka pun solat. Mereka puasa, orang-orang kaya ni pun puasa. Tapi bila mana mereka tu bersedekah, kita tak dapat bersedekah sebab kita tak ada harta. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak berpunya bagaimana dapat memberi. Jadi harta ni bak kata Tuan Haji Farouk tadi, iaitu bagaimana kita memanfaatkan kurniaan tersebut di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak pun gitu juga, macam apa yang diperkongsikan tadi oleh Puan Amirah dan juga Puan Sugia dan yang lain juga. Oh begitu. Bagaimana mereka ini boleh menambahkan amal-amal soleh kita. Kan? Bila di ketiadaan kita nanti, bagaimana mereka boleh meneruskan amal jariah kita, mendoakan kita, umpamanya lah. So itu antaralah sudut-sudut yang lain. So akhirnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah At-Takasur ini dengan firman-Nya, alhaakumut takasur, ia adalah satu permulaan tentang surah ini di mana ia adalah merupakan lumrah kehidupan manusia yang tak dapat manusia itu lari. Dan inilah hakikat hidup di dunia. Ini kesimpulan yang ingin saya bawa daripada perbincangan kita tadi. InsyaAllah, izinkan saya meneruskan. Iaitu sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, tidaklah dinamakan kehidupan dunia itu
illa la'ibun walahu, melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. La'ib, permainan. Walahu, demi ataupun hiburan. Ini dua ni adalah apa yang terisi dalam dunia. La'ib ini bukan setakat pada game saja. Bukan. Pada apa? Pada sukan ke dan sebagainya. Engkau dapat, aku nak gold, engkau dapat bronze pun tak apa. Dia tu dapat silver, umpamanya lah. Aku mesti dapat gold. Umpamanya nak dapatkan. Dia bukan setakat itu aja. La'ib ini dalam bentuk apa saja. Permainan. Maknanya apa saja yang dilumba-lumbakan. Ada seorang kawan yang baru masuk Islam. Saya pernah share tak silap. Seorang kawan yang baru masuk Islam, dia bilang, ini maaf. Itu saya cuma nak berkongsi adalah ceritanya yang merupakan seorang berbangsa Cina masuk Islam, dan dia nak menggambarkan betapa orang Cina ni begitu suka sangat dengan apa yang dinamakan gambling ataupun berjudi. Di dalam classroom pun, cikgu lagi mengajar, mereka boleh berjudi. Mereka tak perlu keluarkan pakau ke, tak perlu keluarkan dice ke. Jalan dengan bel yang saya tengok ni. Ya kan, ada nampak. Mereka tak perlu keluarkan tu semua. Buku, pages saja. Dengan mereka flipkan pages saja, mereka dah boleh adakan perjudian tu. Nanti bayarnya tu nanti dah time recess ke apa ke. Ini cerita primary school lagi. Ini la'ib. Sesuatu yang berbentuk berlumba-lumba dan sebagainya. Walahwun. Dan begitu juga yang melalaikan. Hiburan yang melalaikan. Hiburan yang melalaikan bukan hanya sekadar nyanyian ke, tarian ke dan sebagainya. Apa juga yang berbentuk sesuatu hiburan. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun, dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah firmankan yattaqun. Yattaqun, orang-orang bertakwa, iaitu orang-orang yang menghindari permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan ini. Bab asal makna takwa itu adalah orang yang menghindarkan diri daripada sesuatu yang boleh menyebabkan dia terlalai, menjerumuskan dia dalam kebinasaan dan sebagainya. Afala ta'qilun, oleh itu tidakkah kamu mahu berfikir? So itulah antara lain ayat yang pertama. So bermakna daripada ayat pertama ini Allah bukan nak mencemooh. Itu kesimpulan yang ingin kita lihat. Allah bukan nak mencemooh. Malah Allah di balik penjelasannya, Allah mengingatkan. Penjelasannya bermaksud inilah lumrah kehidupan manusia. Suka berlumba-lumba, memperbanyak-banyakkan. Macam Nabi katakan,
menjadi satu lumrah anak Adam ni, kalau dia ada segunung harta, dia mahukan gunung yang kedua. Itu bukit batuk tu dia punya. Dia tak cukup, dia nak bukit batuk dan bukit gombak juga. Dua gunung ni, dua bukit ni. Tak cukup. Padahal kalau ikutkan kaki bukit saja dah cukup dah. So, ini manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ini lumrah dan sekaligus bila mana Allah berfirman perkataan Alhaakum, kamu telah dilalaikan. Jadi janganlah sampai dalam soal memperbanyak-banyakkan harta, anak-anak dan apa jua pun yang lainnya, ya, ia akhirnya menyebabkan kita ini terlalai. Dan ini lumrah ini berterusan sampai hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Maksud menziarahi kubur bukan maknanya pergi kubur ziarah orang dah meninggal, tapi yang dimaksudkan adalah kamu sendiri masuk kubur. Kamu sendiri masuk kubur. Dan ini maknanya lumrah kehidupan memperbanyak-banyakkan harta, anak-anak, pangkat, nama, gelaran, apa jua pun, kawan-kawan. Sekarang ni pula bukan setakat itu. Pengikut pun, supporters pun. Dengan cara kita minta berapa ramai orang likes, kita minta berapa banyak orang subscribe, kita minta berapa banyak orang ini. So, kadang-kadang hanya diukur daripada segi quantity. Berapa banyak, berapa ramai orang yang, ialah kata orang tu, sama ada menerusi Facebook ke, menerusi apa-apa jugalah, wadah-wadah. Ni buat masa ni orang namakan Facebook, orang namakan Instagram, orang namakan dengan nama-nama seperti ini, Twitter dan sebagainya. Tapi mungkin pada masa akan datang, kalau kita perhatikan, ada lagi program-program ataupun apa-apa juga pun yang mungkin direka oleh manusia daripada masa ke semasa. Ini semuanya adalah tetap berterusan hingga kamu masuk ke dalam kubur. Teman-teman jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita fikirkan, mengapa tidak Allah katakan hatta dakhaltumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur? Tapi Allah berfirman dengan menggunakan perkataan zurtumul maqabir, kamu menziarahi kubur. Bila kita ziarah kubur, waktu kita mengantar jenazah masuk ke liang lahat, itu tak namanya menziarahi kubur. Tak. Ziarah berlaku selepas itu. Sama ada dikebumikan pagi, petang kita datang, ataupun besok kita datang, ataupun yang seterusnya. Bukan pada waktu menghadiri upacara pengkebumian. Kalau itu tak dinamakan ziarah. Al-Quran menerusi firman Allah, zurtumul maqabir, kamu menziarahi kuburan. Perkataan ziarah itu bermaksud kamu bukan setakat orang yang kerjanya tukang korek kubur, tak dikatakan ziarah kubur. Orang yang kerjanya masuk kubur jual bunga, umpamanya, tak dinamakan ziarah kubur. Orang yang masuk ke tanah perkuburan sebagai kontraktor untuk bikin dapur-dapur, tak cukup dapur-dapur, kabinet pun dibikin dan sebagainya.
tak dinamakan ziarah kubur. So, akhirnya ziarah kubur ini dilakukan hanya untuk menziarahi seseorang yang telah meninggal dunia. Maka Allah dengan penuh hikmah, Allah Tuhan yang Maha Hakim, bila mana berfirman menggunakan perkataan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur, maknanya kamu ini mengingati si fulan yang telah meninggal dunia. Saya ada seorang kenalan, tak tahulah sampai sekarang ni beliau lakukan ataupun tidak. 3 beranak ni, ayah, ibu dan anak perempuannya. Si ibunya meninggal dunia. Meninggal dunia. Ayah dan anak perempuannya tiap-tiap pagi Sabtu yang tinggal di Punggol, waktu tu saya belum tinggal di Punggol pun. Tiap-tiap pagi Sabtu dan ayah dan serta anak perempuannya tidak berkenderaan, tidak dapat memandu, akan pajak teksi untuk membawa mereka ke tanah perkuburan. Kerana apa? Mengenang si ibu bagi si anak tu lah. Itu contoh menunjukkan betapa sayangnya kita dengan orang yang kuburnya kita ziarahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ibarat menyindir. Menyindir. Mungkin kalau saya pinjam contoh-contoh yang didatangkan, yang di-sharekan oleh beberapa orang termasuk Puan Sugiah tadi, iaitu di mana kita waktu hidup, ni contoh aja, waktu hidup membesarkan anak tu dengan meletakkan harapan biar anak ini menjadi seorang terpelajar, akhirnya dapat menyumbang kepada masyarakat dan sebagainya. Cukup sayang. Tapi belum sempat itu semua dikecapi, anak tersebut telah dijemput oleh Allah. Kita benar-benar merasakan kehilangan di atas kepergian dia. Jadi akhirnya kita kesedihanlah. So, orang seperti ini biasanya akan menziarahi kuburan anaknya sebab benda yang dia sayang. Itu manusia. Innama amwalukum wa auladukum. Itu auladukum. Amwalukum bagaimana? Kita sayang sangat dengan kita punya Porsche. Contoh aja. Sayang sangat. Habis dah lepas 15 tahun, 20 tahun Porsche kita ni rosak. Kita nak kuburkan ke? Tak. Apa yang kita buat? Kita cari Porsche yang baru. Ganti yang baru. So, kita tidak kuburkan. Kalau kuburkan, kita ziarahi. Paling-paling pun, kita ambil gambar sebelah Porsche kita yang lama tu, arwah tu, Porsche, almarhum Porsche ni, kita ambil gambar, kita asyik pandang saja gambar tu. Umpamanya, tiap malam Jumaat ke apa ke, lepas maghrib, pandang aja. Merenung saja gambar tu. Kita tak akan kuburkan Porsche tu. Jadi, amwal kita tidak akan kuburkan. Dan bila kita tidak kuburkan, kita tidak menziarahinya. Berbanding dengan anak-anak. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ziarah kubur kamu ni bukan mengenang orang mati. Tapi kamu sendiri yang dinamakan mayat. Yang dinamakan almarhum ataupun almarhumah. So itu, kalau kita perhatikan
sindiran yang begitu halus, yang begitu tajam di balik penggunaan hatta zurtumul maqabir. Sebab hakikatnya setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi, katakan wahai Muhammad, sebenarnya maut ataupun kematian yang kamu tafirruna min, kamu melarikan diri daripadanya, fa innahu mulaqikum, tetaplah ia akan menemui kamu. Macam kalau surah At-Takasur ayat kedua, di balik perkataan zurtumul maqabir, zurtum tu, menziarahi tu. Maka pada ayat ini Allah firmankan menerusi perkataan fa innahu mulaqikum. Diibaratkan tetap ia akan menemui kamu. Diibaratkan maut ini seakan-akan barang yang hidup, yang bernyawa. Ataupun senang cakap, ibarat seseorang yang kalau kamu pergi ke mana sekalipun, dia tetap akan cari kamu. Macam setengah orang kita cakap lah, engkau masuk lubang cacing pun, aku cari engkau. Nah, ini kira something habis ni lah. Maknanya tu. Jadi maut ini, kematian ini tetap akan mencari kamu, menemui kamu. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum, lalu ia memberitahu kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu telah lakukan, iaitu serta akan membalasnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Inilah kalau kita sebelum berpisah dalam pertemuan kita pada hari ini, kita ingin menyentuh sedikit hukum ziarah kubur. Itu yang tadi agak panjang lebar disebutkan. Apa hukum ziarah kubur? Hukum ziarah kubur asalnya adalah sunnah. Sunnah. Dan ia sebagai satu wasilah, satu perantara ataupun cara untuk mengingatkan kita pada akhirat, pada kematian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kerana sesungguhnya berziarah kubur itu dapat mengingatkan kamu terhadap akhirat. So, hukum asal ziarah kubur ini adalah sunnah. Disunatkan. Dan disunatkan dengan bertujuan mengingatkan kita kepada akhirat. Dalam hadis yang lain, mengingatkan kita tudzakirukum bil maut, terhadap kematian. Jadi, menziarahi kubur ini hukumnya sunat dengan tujuan bukan mengenang orang yang diziarahi, yang dah dalam kubur tu. Tujuan asalnya adalah, asasnya adalah untuk mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi, letaklah contoh, maaf pinjam nama, ini nama selalu kita pinjam. Umpamanya Pak Mat menziarahi kubur kawannya. Siapa? Pak Usop. Ini dua nama selalu kita pinjam. Pak Mat menziarahi kubur Pak Usop. Tujuannya apa? Tujuan biasanya lah sebab Pak Mat ini berkam cheng ho dengan Pak Usop. Kawan baik. Sama-sama.
makan kat Pratawala ke apa ke, umpamanya lah. Very close. Daripada remaja sampai kepada dewasa, masing-masing punya keluarga mereka rapat. Dan sebagainya. Jadi Pak Mat bukan sepatutnya menziarahi kubur itu, kubur Pak Usop ni, bukan mengenangkan persahabatan Pak Mat dengan Pak Usop. Tapi yang lebih utama adalah untuk Pak Mat ingat kematian beliau, ingat kematian Pak Mat tu. Hari ini hari Pak Usop datang kubur ni. Mungkin esok lusa hari aku pula. Tapi hari aku dah garantilah aku masuk kubur, Pak Usop tak akan ziarah kubur aku. Tak mungkin kan? Nah, mungkin warisnya ke, waris aku ke, ataupun orang lain lah. So, itu tujuan asal. Dan terhadap orang yang diziarahi kuburnya, tujuannya adalah untuk mendoakan. Memang mendoakan untuk seseorang boleh dibuat dari mana-mana. Tak semestinya datang ke kuburnya dan mendoakannya. Tak semestinya. Tapi itulah lumrah manusia kan. Kadang-kadang begitu, macam contoh yang saya sebutkan tadi, dua beranak ni setiap Sabtu yang saya dapati sehingga ia 4-5 tahun, every Saturday, hatta dalam Ramadan pun, dalam cuaca hujan dan panas juga, as long ada taksi, ketika tu belum ada Grab lah, taksi bawa beliau, InsyaAllah beliau dua beranak ni akan pergi. Dia nak masuk ke tanah perkuburan saja pun dah 1 kilometer lebih kan daripada main road tu dan sebagainya. Jadi akhirnya adalah untuk kita mendoakan. Dan tujuan asalnya begitulah. Dan ia perlu di samping itu perlu dijagalah. Peraturan-peraturannya, tata susilanya. Sebab itu kadang-kadang di balik ini kita rasa macam syukur sangat bila adanya COVID ni. Iaitu bila mana hari raya tanah perkuburan masih belum dibuka. Kalau tidak, pusara aman ke pusara abadi ke tak jadi aman. Dengan adanya semacam orang bawa lontong lah, bawa rendang lah, bawa pulut kuning lah dan sebagainya untuk makan di tanah perkuburan. Macam pesta pula. Yang dah menjadi adat. Alhamdulillah lah. Singapura ni dah semakin terhakis lah kalau kita lihat. Bila adanya COVID dan sebagainya ini, terhalang ini semua. Kadang-kadang Allah nak mengejutkan kita ni untuk berubah dengan cara seperti ini. Cara ceramah ke, cara nasihat ke, cara pelan-pelan. Kadang-kadang manusia ni susah nak berubah kan. Tak dapat berubah. Bila Allah datangkan musibah macam ni, barulah nak berubah. Dan sebagainya. Sama ada rela ke, terpaksa ke. Jadi itulah. Ini sebagai tambahan hukum ziarah kubur. Di mana dasarnya adalah merupakan sesuatu yang disunatkan. Dan bila Nabi SAW menziarahi kubur ni, Nabi pernah mematahkan pelepah, dahan pelepah pokok yang masih basah, dan Nabi letakkan di atas tanah perkuburan itu, dan Nabi SAW mendoakannya. Mendoakan. Allahu alam, apakah itu menjadi punca adat orang-orang kita beli bunga, taburkan bunga atas kubur, kemudian siram-siram air dan sebagainya. Wallahu alam. Ada juga orang yang sampai hati. Ada orang juga sampai hati, tapi ini tak berlaku kat Singapura lah. Berlaku kat negara-negara jiran, di mana di tanah perkuburan ini dirasakan tempat yang paling selamat untuk tanam pokok ganja.
So dia tanam pokok ganja, jaga sebab selalu mengingatkan, orang ingatkan dia datang tu untuk menziarahi tanah perkuburan. Rupanya nak tanam ganja ke apa ke sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu dalam 2 ayat pertama ni, potongan pertama daripada surah At-Takatsur ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam bahagian yang seterusnya dalam pertemuan akan datang, insyaAllah. So sebelum kita menutup ni, saya persilakanlah bagi kalau ada soalan yang tambahan, insyaAllah. Saya tanya sikit Ya, silakan Tuan Haji Tarikh. Itu yang kadang-kadang kita tu banyak doa, boleh bacakan Quran ke surah-surah yang pendek-pendek ke menziarah kubur ni. Ada orang pun kadang nampak baca Yasin macam-macam kan, panjang semua. Apa yang ringkas kali lah. Kita nak doakan juga kan orang yang kat kubur tu. Memang ada hadis-hadis lah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Tapi kita sedia maklum asalnya sunat. Ziarah kubur ini asalnya sunat. Apabila kita sedia maklum dalam pertimbangan kita, 2 perkara. Nak buat yang sunat tetapi at the same time kita telah buat benda yang dilarang, yang diharamkan. So tak sepatutnya lah. Tidak sepatutnya. Umpamanya lah, maaf, ini saya sampai pernah tegur pun pengurus jenazah. Dia bila dah selesai, ini adat selesai jenazah itu dikebumikan, ditanam, maka beliau bawa tahlil. Bukan silapnya tahlil, itu another issue lah. Silapnya adalah pada ketika itu hari terlalu panas terik dan tengah hari. Daripada pengkebumiannya dah datang masuk pukul 11 lebih gitu sampai pukul 12 lebih masih di tanah perkuburan. Dan kemudian yang tak sepatutnya lah pada saya, ada another jenazah yang akan dikebumikan di sebelahnya. Kubur di sebelahnya tu. Dan dia bawa tahlil. Itulah saya bila selepas tu kita nak tegur masa tu tak memungkinkan kan. Selepas tu saya tegur lah. Ji, ini boleh di skip ke? Tak semestinya dilakukan di atas tanah perkuburan dan sebagainya. So dalam pada kita nak, ini soal, ini bukan ziarah ziarah kubur tu. Ini soal baru ditanamkan. Dia bawa apa? Dia bawa tahlil. Dan bawa tahlil bukan shortcut pula tu. Kan ada tahlil pendek dengan tahlil panjang. Tu. Tahlil pun ada 2 version. Jadi dia bawa yang second version punya lah yang panjang tu. Jadi memang ada daripada soalan Tuan Haji Tarikh ni, memang ada ayat-ayat yang macam kata sabda Nabi yang dipandang hadis ini sebagai dhaif oleh sebahagian ulama, namun sebahagian ulama menyatakan hadis dhaif ini juga boleh diguna pakai untuk fadail a'mal, iaitu iqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah yasin untuk mautakum. Nabi sebut mautakum difahami oleh orang-orang Arab adalah perkataan itu adalah mayat-mayat kamu, iaitu mayat-mayat yang baru dikebumikan. Yang baru dikebumikan. Maknanya kalau baru dikebumikan masih atas kubur. Tapi kita dah extend kepada setiap kali datang mesti baca Yasin. Masalahnya adalah mesti baca Yasin. Mesti tu. Itu yang tak kena lah. Kalau tidak apa-apa surah yang ada orang baca surah Al-Fatihah dan sebagainya, memadai lah. Itu kalau kita mengambil kaul yang mengatakan dasarnya adalah bacaan-bacaan disampai kepada orang yang dah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Kalau saya dah menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuan Haji Tarikh ni, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Ada yang lain insya-Allah?
Ustaz. Tambah sikit pasal al-mal tu tadi Ustaz. Oh, you tak puas hati dengan al-mal Okey. Silakan. Tak. Sebab apa tu yang dikatakan tentang fitnah tu kan. Berarti manusia itu meletakkan kecintaannya tu lebih kepada harta ni. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Fajr. Okey. Ayat 20, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Maknanya mereka tu mencintai harta tu dengan berlebih-lebihan sehingga kan dalam surah Al-Adiyat nanti yang insya-Allah kita akan pelajari ayat 8 jadi kedekut. Maknanya dia sayang sangat dengan harta dia sampai dia kedekut, nak sedekah pun dia rasa harta dia akan berkurangan. Kemudiannya ada orang sampai dia nak zakat pun dia kira Ustaz 2% tu pada dia macam ya Allah duit aku keluar macam gitu. So itulah maksudnya tu. Nanti dia akan jadi orang yang kedekut berkira-kira kerana terlalu sayangkan duit ataupun harta dia. Tu je Ustaz, sedikit je penambahan. Syukran. Terima kasih. Al-Adiyat kita dah khatam dah. Oh ya, ayat 8. Itulah bila surah-surah yang dah kita khatam tu tak ada pulut kuning dan sebagainya, itu yang kadang-kadang kita rasa macam dah lepas surah ni ke belum. Allah. Okey. Ada yang lain insya-Allah. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf siapa Buya Gani. Tuan Haji Gani, masya-Allah. Okey. Ustaz pamerkan ni gambar kubur ni. Saya nak cuba saya nak minta satu soalan Ustaz. Apakah wajar kita selaku manusia yang masih hidup ni sekarang takut dengan kematian? Walau bagaimanapun banyaknya amal dan amalan kita yang kita buat di dunia ini, kita takut dengan kematian. Apa wajar itu Ustaz? Tiap manusia itu yang hidup ni wajar takut dengan kematian. Wajar takut kematian. Sebab wajar. Sebab lumrah manusia dan ini tidak pada semua manusia. Kita lihat apa yang surrounding kita, yang mana kita, maksudnya apa yang saya nak maksudkan bagaimana kita ditanam, diasuh sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang takutkan kematian. Diasuh ataupun tak diasuh. Umpamanya kadang-kadang diasuh tu datang daripada family dan sebagainya. Yang tak diasuh kadang-kadang kita dengan membaca buku, melihat cerita, menonton cerita, yang akhirnya kita juga sedikit sebanyak terasuh untuk takutkan kematian. So ini perkara lumrah. Tapi yang seharusnya adalah takutkan, saya katakan lumrah itu kerana surrounding kita begitu. Tapi kalau kita lihat surrounding yang ataupun persekitaran yang umpama kalau kita ambil contoh, ini bila mana saya mengkaji generasi salaf, ulama-ulama salaf. Kita mengkaji ialah sejarah-sejarah. Umpamanya lah sebagai contoh Apabila Nuruddin Zanki yang sebelumnya adalah Imaduddin dan selepasnya adalah Salahuddin. Mereka adalah generasi-generasi yang di mana mereka bila mana dibesarkan dalam suasana jihad. Dalam suasana jihad dua jihad yang family ini kejar, iaitu jihad untuk
pembebasan Baitul Maqdis, dan keduanya jihad menuntut ilmu. Sebab itu Nuruddin Zanki, Imaduddin Zanki, Salahuddin dan sebagainya ini, mereka Al-Ayyubi ini, mereka adalah orang-orang yang pejuang. At the same time mereka ini faqih, ahli dalam agama. Dan mereka ni bila ditanamkan sifat perjuangan jihad ni, maaflah mereka tak takut tentang kematian. Tak takut. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Haji Ghani tadi, bahawa wajarkah kita takut kepada kematian? Ini adalah lumrah kerana bila kita tertanam dengan perasaan demikian. Tetapi apa yang perlu kita ubah suainya adalah kita lebih takut kepada bukan kematian, tapi apakah yang datang selepas kematian terhadap kita, amalan-amalan kita sendiri, terhadap orang-orang yang kita tinggalkan. Kita tak nak meninggalkan mereka dalam keadaan du'afa, seperti mana yang Allah firmankan. Dalam keadaan mereka ini lemah. Lemah akidahnya, lemah ilmu pengetahuannya, penghayatan Islamnya, dan termasuklah lemah daripada segi ekonomi, perhiasan hidup dan sebagainya. Itu yang kita lebih takut. Bukan takut kematian itu sendiri. Itu yang saya maksudkan tadi, kita kena adjust sikit lah. Tapi apa yang Ustaz cakap tu sesudah kematian, Ustaz? Ya. Sebelum kematian ni. Ya, sebelum kematian. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut tu. Sebelum kematian ni, yang kita takut bagaimana amalan aku. So kita boleh tambahkan bagaimana anak-anak aku ni terhadap amalan Islam mereka. Nampaknya ada leka sikit. So masih ada masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Nampaknya anak-anak aku ni kalau aku tinggalkan, mereka takut tak ada harta ke apa ke. Mereka jadi orang-orang yang mengharapkan belas ihsan orang lain dan sebagainya. So kita nak kena tambahkan harta untuk mereka. Yalah. Wallahu a'lam. Walau bagaimana takut pun sekali tetap kematian tetap sampai je, tetap tiba. Itu akhirnya. Itu akhirnya.